Baik, kita kembali ke perkembangan bola sepak tempatan. Baxen da Silva, ancaman paling bahaya daripada Johor Darul Takzim, tapi lebih parah jika Seri Pahang leka ketika bertahan. Ini antara sentimen menjelang pertemuan dua gergasi bola sepak Malaysia pada Jumaat di Stadium Darul Makmur, Kuantan Pahang. Setakat 8 perlawanan, Baxen sudah menjaringkan 8 gol sekaligus meletakkan dia sebagai penjaring terbanyak Liga Super setakat ini. Tetapi JDT juga punya ancaman lain seperti Leandro Velasquez dan Arif Aiman yang berupaya cetus bimbang mana-mana pertahanan dalam saingan Liga Super. Yeah, he's come. He's had a great start. They've got quality not just in 11 players but in the squad. Seems to be getting stronger and stronger, the squad. And, you know, it's going to be a tough game. I've played against them many times and the quality they have to defend well. We have to try to counter very well because they're going to have a lot of possession. So we need to move very fast when we get the ball. We have to try to counter as fast as possible. Buat ketiga ini, Seri Pahang berada dalam kedudukan sukar tak kala menghuni zona relegasi. Ini bermakna 3 mata buat mereka sangat berharga dalam memastikan pada penghujung musim mereka kekal dalam kalangan elit saingan bola sepak Malaysia. Yeah, obviously we've had some changes. Some of the foreign players have not played every game. We've had some of the locals who have had to come in and step up. And it's not been easy for everyone involved in the team, but you can see parts of the game we play fantastic. For 90 minutes, it's not enough. You know, we're not doing enough to win games. And, you know, everyone individually have to take responsibility now. Because collectively we need to get more points. The players now have to take responsibility for how we play, and we need more from everybody. Alright, untuk lebih perkembangan apakah Camp Seri Pahang sudah cukup bersedia bertemu Johor DT pada Jumaat? Kita bersama dengan Syahrazad Sani. Apa khabar, Mat? Hai Daya, Hafizal. Hai, Mat. Okey, kita boleh mula, Mat? Silakan. Baik. Buka puasa apa tadi? Alhamdulillah bersederhana, kurma dan juga jus mangga. Alhamdulillah. Baik, sejauh mana kita balik pada pokok perbincangan kita, sejauh mana import Pahang? Apakah Coach Dolah puas hati ataupun bagaimana, Mat? Tidak menjadi rahsia apabila jendela perpindahan kedua musim ini dibuka pada 3 Mei nanti. Coach Dolah berhasrat untuk sekurang-kurangnya mengganti 3 import yang berada dalam skuad Seri Pahang ketika ini, tapi kita lupakan apa yang akan jadi pada masa akan datang. Kita fokus kepada masa sekarang. Aksi terakhir di mana Seri Pahang tewas 1-2 kepada Kuala Lumpur, Dolah Saleh hanya menurunkan 2 import iaitu Harold Makgulon, kapten pasukan lima pertahanan, dan juga Litak. Dan perkabaran terkini yang saya terima juga berdasarkan pemerhatian ketika sesi latihan ringan menjelang maghrib tadi, nampaknya kehadiran Gulon itu tiada bersama dengan pasukan kerana difahamkan cedera. Jadi ini merumitkan lagi perancangan Seri Pahang menentang JDT nanti, dan ia akan memberikan sedikit kelebihan buat JDT untuk mengeksploitasi bahagian benteng mereka. Difahamkan Seri Pahang juga terpaksa menangani pengantungan beberapa pemain termasuk Muslim Ahmad. Jadi buat ketika ini segala-galanya mengikut perancangan buat Seri Pahang. Alright, Ahmad, dengan situasi yang menimpa Seri Pahang ketika ini dan juga prestasi Johor DT sepanjang Liga Super setakat ini, adakah kita boleh katakan bahawa laluan JDT ini laluan yang mudah dalam perlawanan ini, Ahmad? Apabila bertemu dengan pasukan di dalam zon relegasi, untuk JDT bukan soal seri, kalah ataupun menang, tapi menang dengan berapa gol. Dan saya difahamkan bahawa JDT juga kembali memiliki hikmat pengempur berbisa itu Safawi Rashid. Dia travel dengan tim berdasarkan perkongsian daripada media JDT sendiri. Jadi ini satu perkabaran yang baik. Mungkin juga peluang untuk Safawi kembali mendapatkan prestasi susulan kecederaan yang dialami sebulan yang lalu. JDT kalau tak turun dengan first level pun tak apa. Saya berasakan bahawa mereka turun dengan barisan simpanan pun mampu gugat Seri Pahang. Ini bukan untuk menidakkan kemampuan Seri Pahang, tetapi untuk memberikan sedikit gambaran betapa hebatnya skuad JDT ini, bukan saja first level tapi skuad depth yang mereka ada. Jadi kalau turun barisan simpanan pun saya percaya kelebihan tetap memihak kepada JDT. Okey, Matt, last nak tanya tentang
Berada di Kuantan, melihat perkembangan pasukan Seri Pahang, mungkin kita boleh rungkaikan bagaimana cuaca dalam pasukan Seri Pahang. Apakah mendung, apakah ribut dan sebagainya, Matt? Ribut di dalam hati, mendung kelihatan di mata, tetapi tenang tetap berada di atas dada. Itu yang boleh saya lihat kepada kedudukan skuad Seri Pahang selepas 8 perlawanan, 5 kekalahan, 2 seri dan 1 kemenangan tunggal ke atas Sabah tu, di mana rata-rata menyifatkan ia sebagai kemenangan nasib. Saya lihat untuk Pahang beraksi di laman sendiri, mereka perlu lakukan sesuatu, perlu keluarkan satu sentimen atau mesej bahawa bukan mudah untuk kutip 3 mata ke atas mereka. Sekurang-kurangnya bermain bermati-matian di hadapan penyokong sendiri. Dan untuk barisan import, amaran sudah kali diberikan oleh pengurusan dan juga coach Dollah Saleh. Mungkin ini waktunya jika diturunkan untuk mereka tampil dengan aksi sebenar untuk menyelamatkan karier mereka bersama dengan Seri Pahang. Alright, okey, terima kasih Ahmad, dan Terima kasih, pastinya Ahmad terus akan bawakan perkembangan dari sana nanti. So anda kena terus bersama dengan kami di Astro Arena. Baiklah, ini adalah rekod pertemuan di antara Pahang dan juga JDT sejak 2010, di mana Pahang tidak pernah menang di laman sendiri since 2017. Sejak tahun 2010 hanya 4 kemenangan berpihak pada Seri Pahang berbanding dengan rekod 12 kemenangan yang dicatat oleh JDT.